Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Muhammad Usli Sahibi dan juga ahli kumpulan saya akan membentangkan tugasan 3, yakni bagi assignment BMMB 3113 Perkamusan, Peristilahan dan Penterjemahan Bahasa Melayu bagi pensyarah kami Dr. Hajah Suryani binti Mak Noh. Sekarang saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Ahli yang pertama merupakan Muhammad Adlan Wafi bin Cik Awang, dan saya Muhammad Husni bin Suhaimi bagi gambar yang sebelah kanan, dan di tengah Muhammad Daniel bin Kaspuni. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang sahaja. Okay. Pengenalan, kita akan pergi kepada konsep dahulu. Peristilahan merupakan satu proses pembentukan dan penghasilan istilah untuk memenuhi keperluan suatu bahasa. Ia dilakukan untuk menambah kosakata ke dalam sesuatu bahasa. Menurut tokoh, istilah ialah kata, gabungan kata atau frasa yang mengungkapkan konsep yang khusus yang terdapat di dalam sesuatu bidang ilmu atau profession. Dewan Bahasa Pusaka 2007. Abdullah Hassan pada tahun 2006, istilah ialah kata tunggal dan kata terbitan yang mengandungi sesuatu makna, konsep, proses, keadaan atau sifat atau benda yang khas dalam bidang tertentu, khususnya bidang ilmu. Awang Sarian 2020, pembinaan istilah bahasa Melayu merupakan suatu usaha dalam menggubal istilah bagi mengisi peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Konsep pembentukan istilah. Istilah merupakan perkataan yang mempunyai makna khas mengikut bidang ilmu pengetahuan tertentu. Awang Sarian 2002, pembinaan istilah bahasa Melayu merupakan suatu usaha dalam menggubal istilah bagi mengisi peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, rasmi dan ilmu di negara. Istilah menerangkan makna, konsep, proses, keadaan atau sifat khusus bagi sesuatu ilmu. Osman Ismail 1992, kerja mencipta dan membentuk peristilahan adalah kerja yang rumit, memerlukan mereka yang berkemahiran tinggi dalam selok-belok bahasa dan dilakukan secara berkelompok yang melibatkan pelbagai kepakaran. Okey, tata cara pembentukan istilah. Perkataan bahasa Melayu yang lazim. Kedua, perkataan bahasa Melayu yang tidak lazim. Ketiga, perkataan bahasa serumpun yang lazim. Keempat, perkataan bahasa serumpun yang tidak lazim. Kelima, perkataan atau istilah daripada bahasa Inggeris. 6. Penggunaan istilah daripada bahasa asing. Dan yang ketujuh, memilih langkah yang terbaik. Syarat penentuan pembentukan istilah bagi langkah 1 hingga 4. Pertama, ungkapan yang maknanya tidak menyimpang. Kedua, ungkapan yang sedap didengar. Ketiga, ungkapan yang paling singkat. Dan yang keempat, ungkapan yang tidak berkonotasi buruk. Ini merupakan syarat-syarat pembentukan istilah bagi langkah 1 hingga 4 tadi. Analisis teks ilmiah yang dipilih. Istilah yang dipetik berdasarkan teks ilmiah adalah berdasarkan globalisasi, dimensi, bahasa, teknologi, internal dan dokumen. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Istilah yang pertama adalah istilah globalisasi. Okey, saya mulakan dengan definisi istilah yang dipilih. Globalisasi ialah meletakkan dunia tanpa dipatasi sempadan, merujuk kepada peralihan nilai, proses yang membolehkan sesuatu aktiviti seperti ekonomi, kebudayaan dan sebagainya disebarkan atau diperluaskan ke peringkat antarabangsa atau
ke seluruh dunia. Hal ini dipetik menerusi Kamus Dewan edisi keempat. Okey. Analisis pembentukan istilah bagi peristilah globalisasi merupakan istilah bahasa Inggeris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu mengikut tata cara pembentukan istilah pada langkah kelima, iaitu perkara atau istilah daripada bahasa asing iaitu bahasa Inggeris. Globalisasi akan dieja dengan menggunakan ejaan globalisme dalam bahasa Inggeris. Perkataan ini melibatkan kaedah terjemahan penyesuaian ejaan. Perubahan ejaan dapat diperhatikan pada ejaan bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu, iaitu globalism kepada globalisasi. Hal ini tidak merubah kepada makna asal tersebut dan tidak dan menyampaikan makna yang ingin disampaikan. Okey, yang kedua adalah istilah dimensi. Definisi bagi dimensi adalah ukuran saiz sesuatu seperti tinggi, panjang, lebar atau garis pusat. Istilah dimensi sering lazim digunakan dalam bidang fizik dan matematik. Sebagai contoh, dimensi atau matra ruang atau objek yang ditawarkan sebagai nombor minimum koordinat diperlukan untuk menentukan di mana titik di dalamnya. Okey. Pembentukan istilah dimensi merupakan istilah bahasa Inggeris yang diterjemah dalam bahasa Melayu. Mengikut tata cara pembentukan istilah pada langkah kelima iaitu perkataan atau istilah pada bahasa asing iaitu bahasa Inggeris. Dimensi akan dieja menggunakan ejaan dimension, D-I-M-E-N-S-I-O-N dalam bahasa Inggeris. Perkataan ini melibatkan kaedah terjemahan penyesuaian ejaan. Perubahan ejaan dapat diperhatikan pada ejaan bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu apabila perkataan Sion diubah menjadi si. Dimensi dikekalkan dan tiada perubahan daripada segi ejaan dan ditambah Sion menjadi si. Hal ini menjadikan perkataan menjadi istilah berikut. Okey, di istilah teknologi. Definisi bagi istilah teknologi adalah kajian atau aktiviti yang menggunakan pengetahuan sains untuk tujuan praktis dalam industri pertanian, perubatan, perniagaan dan lain-lain lagi. Kaedah atau proses menangani sesuatu masalah teknikal. Istilah teknologi selalu berkait rapat dengan rekaan dan gadget menggunakan prinsip sains dan proses terkini. Istilah teknologi ini sering digunakan dalam masa kini kerana setiap hampir perkara sudah ada teknologi yang tersendiri. Okey, saya teruskan dengan analisisnya iaitu menterjemahkan bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu. Peristilahan ini menggunakan langkah yang kelima. Perkataan teknologi akan dieja dengan menggunakan ejaan teknologi iaitu di hujung perkataan teknologi itu LOGY dan ke dalam bahasa Melayu iaitu GI. Perubahan ejaan dapat diperhatikan pada ejaan bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu apabila huruf Y berubah menjadi I. Hal ini menjadikan perkataan teknologi yang dalam bahasa Inggeris berakhir dalam perkataan Y dan menjadi perkataan bahasa Melayu iaitu GI mengikut tata cara peristilahan. Okey, istilah yang keenam adalah istilah dokumen. Definisinya adalah sesuatu yang bertulis atau bercetak seperti sijil kelahiran, sijil kematian dan digunakan sebagai rekod atau bukti. Maklumat yang diwujudkan sama ada dalam bentuk kertas atau imej yang diimbas atau secara elektronik yang masih boleh dipindah atau diubah. Okey, membuktikan dengan dokumen memberikan maklumat berupa dokumen untuk menerangi atau membuktikan sesuatu menurut Kamus Dewan edisi keempat. Okey, mengikut tata cara pembentukan istilah pada langkah kelima iaitu perkataan atau istilah daripada bahasa asing iaitu bahasa Inggeris. Huruf C ditukar huruf T manakala gugusan imbuhan terakhir mengalami pengguguran dan huruf T membentuk men sahaja menjadikan perubahan ejaan daripada dokumen kepada dokumen. Kita dapat dengar bunyi istilah ini seakan-akan sama namun dari segi ejaannya adalah lain. Bentuk ejaan bahasa Inggeris diutamakan dalam peristilahan tetapi menggunakan sistem bunyi bahasa Melayu. Hal ini menepati dengan konsep pembentukan istilah tersebut.
Istilah terakhir ni saya bagi peluang kepada Ustaz Husni untuk menerangkan. Okey, terima kasih saudara Daniel. Bagi istilah seterusnya, istilah bahasa. Okey, kita pergi pada definisi bahasa. Definisi, istilah bahasa merujuk kepada sistem lambang bunyi suara, sistem lambang bunyi suara yang digunakan sebagai alat perhubungan dalam sesuatu kelompok manusia. Istilah bahasa ini turut digunakan dalam bidang lain seperti bahasa, ilmu dan bahasa Melayu. Okey, analisis pembentukan istilah. Perkataan bahasa dikatakan merujuk kepada tata cara pembentukan istilah pada langkah pertama iaitu penggunaan perkataan bahasa Melayu yang lazim. Istilah ini telah diterima sebagai istilah rasmi dan perkataan bahasa merujuk kepada kata umum yang mempunyai perluasan makna. Perkataan bahasa ini telah menepati tata cara pembentukan istilah. Istilah yang seterusnya dan merupakan istilah yang terakhir, istilah internal. Okey, definisi internal. Internal boleh merujuk kepada internality sebagai konsep dalam ekonomi tingkah laku. Takrif pertama dalaman dalam kamus adalah terletak pada atau sesuai untuk bahagian dalaman. Bahagian dalam itu. Analisis pembentukan istilah. Perkataan internal dikatakan merujuk kepada tata cara pembentukan istilah pada langkah ke-6 iaitu penggunaan istilah daripada bahasa asing. Hal ini dikatakan sedemikian kerana perkataan internal berasal daripada kata bahasa Inggeris. Internal. Penggunaan perkataan tersebut diserap secara penuh tanpa pengubahsuaian ejaan dan masih mengekalkan bunyi sistem bahasa Inggeris. Istilah ini telah diterima sebagai istilah rasmi dan perkataan bahasa merujuk kepada kata umum yang mempunyai perluasan makna. Perkataan bahasa ini telah menepati tata cara dan syarat bentuk istilah. Ini perkataan internal telah menepati tata cara dan syarat bentuk istilah. Dengan berakhirnya penerangan istilah internal tadi, maka berakhirlah pembentangan kami. Bagi penutup, kesimpulannya kita dapat lihat bahawa istilah dapat dibentuk daripada pelbagai bahasa asing dengan syarat menepati tata cara pembentukan istilah dan syarat-syarat pembentukan istilah. Bagi memastikan bidang peristilahan bahasa Melayu mempunyai panduan yang tetap, DBP telah memperkenalkan 7 tata cara dalam pembentukan istilah seperti yang telah diterangkan tadi. Sebagai seorang warga negara yang cinta akan bahasa Melayu, kita hendaklah berusaha bersungguh-sungguh untuk memartabatkan bahasa Melayu ke pesada dunia dan mengembangkan kosakata bahasa Melayu supaya negara kita dapat menyaingi negara-negara maju. Ini merupakan rujukan yang telah digunakan oleh kami. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.